Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. للفاتم لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. So alhamdulillah, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya pada hari ini, pada pagi yang mulia ini, dapat sama-sama kita berkumpul bersama tim ataupun bersama keluarga mai mengaji, sama-sama untuk kita menyedut ilmu yang baru yang mana kita akan bagi cukup-cukup ni, insya-Allah. Jadi secara pengerah dia apa ni tuan-tuan, pastikan tuan-tuan share banyak grup yang boleh supaya ilmu ni tak sampai kepada kita saja, sampai kepada orang ramai. InsyaAllah ilmu ni free kita bagi kepada semua pada hari ini. Jadi insyaAllah sebelum tu kita nak memperkenalkan saudara ataupun ustaz daripada tim kumpulan mai mengaji yang mana Ustaz Adam ini adalah salah seorang daripada tim ataupun daripada kumpulan mai mengaji. Salah satunya guru yang paling mantap dalam grup mai mengaji ini, insya-Allah. Jadi Ustaz Adam ini asalnya dari mana? Daripada KL, dan juga dia menetap sekarang ni di Pulau Pinang. Dan Ustaz adalah salah seorang yang sudah berumah tangga. Jadi insya-Allah tuan-tuan, Waalaikumsalam, yang mana memberi salam di bahagian ruangan komen tu, kalau boleh tuan-tuan tag juga nama sahabat-sahabat ataupun teman-teman kita di bahagian ruangan komen. Sebab kalau melebihi had share, kalau contoh kita dah tak boleh share dah ni, boleh tag nama sahabat-sahabat kita di bahagian ruangan komen, insya-Allah boleh. So program kita pada pagi ini mengenai seminar makhraj huruf lidah part yang kedua. Part yang pertama kita sudah selesai bulan lepas. So masuk bulan ni kita buat part yang kedua, tapi bahagian lidah. So bahagian lidah ni dia ada pecahan kepada dua part. So part yang pertama bagi tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, rakan-rakan seperjuangan Al-Quran yang belum lagi tengok part yang pertama, insya-Allah hari ini Ustaz Adam akan kupas sedikit, tak secara detail lah, akan buat ulangan sedikit untuk yang part yang pertama. Lepas tu kita akan go through kepada part yang kedua, insya-Allah boleh? Alhamdulillah boleh. So ready Ustaz Adam? InsyaAllah. Dah bersedia? Ya. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, pada round yang pertama ini mungkin dalam 30 minit kita bagi untuk ulangan part yang pertama sedikit. Untuk Ustaz Adam bagi penerangan secara ringkas untuk part yang pertama, yang mana tuan-tuan yang dalam ni, yang sebelum ni dia tak join part yang pertama, dia join part yang kedua terus. So boleh tengoklah untuk keseluruhan makhraj di bahagian lidah. Okey, boleh? Insya-Allah. Jadi tanpa kita melengahkan masa, sebelum tu kita buka dengan bacaan doa, boleh? Dipimpin oleh Ustaz Adam. Boleh. Okey, tanpa melengahkan masa, kita teruskan kepada ahli panel kita, Ustaz Adam. Falyatafaddal ma'jura. Okey, baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين
Allahumma ya Allah ya Rahman. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah kerana pagi yang mulia ini ya Allah, pada pagi yang barakah ini ya Allah, Kau masih memberi kami peluang dan ruang ya Allah untuk kami hadir ke dalam satu majlis yang diberkati oleh Engkau ya Allah. Majlis ini ramainya para malaikat bersama kami ya Allah. Kami menumpang dengan keberkatan majlis ini ya Allah. Engkau lapangkanlah dada kami ya Allah untuk terima segala ilmu Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami juga menumpang dengan keberkatan majlis ilmu pada pagi ini ya Allah. Engkau kurniakanlah kepada kami lisan yang fasih, yang lancar dalam membaca Al-Quranul Karim ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami pada hari ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Permudahkanlah ya Allah. Permudahkanlah ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik, insya-Allah, alhamdulillah selesai bacaan doa. Okey, untuk round yang pertama ni insya-Allah Ustaz Adam akan kupas secara ringkas untuk part yang pertama dulu. Okey, jom kita teruskan. Okey, dipersilakan Ustaz Adam untuk pembukaan yang pertama. Baik, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, sebelum saya nak mulakan, boleh tak saya nak perbaiki sikit pengenalan tentang saya tadi? Boleh. Saya asal bukan dari Kuala Lumpur. Saya asal boleh je Ustaz. Allah. Tak ada, saya asal dari Johor. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan kerana Allah, tempat lahir saya di Johor. Tempat membesar saya di Kuala Lumpur dan tempat belajar saya dan tempat bekerja saya sekarang ni di Pulau Pinang. Alhamdulillah. Baik. Mana? Boleh terus kan? Okey, tak apa. Okey, baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala, saya yakin pada pagi ini ada yang pernah join part yang pertama. Ada yang tak pernah join lagi part yang pertama, terus masuk ke part yang kedua pada hari ini. Baik, kita buat sedikit pengulangan. Untuk makluman anda, sahabat Al-Quran yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala, makhraj huruf dia ada banyak. Okey. Apa itu makhraj huruf? Makhraj huruf ni adalah tempat keluar, tempat sekat untuk lahirnya sesuatu huruf. Huruf apa? Huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Quranul Karim. Baik, so ada 5 tempat makhraj huruf. Ada 5 tempat keluarnya huruf-huruf. Yang pertama lidah. Okey, seterusnya bibir mulut. Bibir mulut. Kemudian adanya datang daripada hidung. Okey, kemudian adanya datang daripada rongga mulut. Okey, kemudian dan seterusnya rongga kerongkong. Okey, sahabat Quran, so ada 5 tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. So kita fokus pada seminar ini pada lidah sahaja. Kita tak overall, kita tak sebut semua sebab okey, sebab kata tak sempat lah kalau kita buat semua kan. So kita buat lidah sahaja. Lidah ni part yang kedua. Lidah part yang pertama kita dah bahaskan sebelum ni. Untuk makluman anda, makhraj yang paling banyak huruf adalah daripada lidah. Saya nak tengok sini ke tengok sana? Tengok sini Okey, baik sahabat Quran. Minta maaf sahabat Quran. Kamera banyak, kita tak tahu nak tengok satu kamera. Okey, baik sahabat Quran. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan kerana Allah. So lidah ada 18 huruf. Okey, so lidah adalah salah satu makhraj huruf yang paling banyak hurufnya. Okey, so lidah ada 18 huruf dan daripada 18 huruf itu telah kita pecahkan ada 4 bahagian daripada lidah. Okey, lidah sendiri ada 4 bahagian. Ada hujung lidah, ada tepi lidah, ada tengah lidah dan pangkal lidah. Okey, sahabat Al-Quran. So, okey, baik, yang ni 4 bahagian lidah. Okey, lidah ada 4 bahagian. Pecahan kepada bahagian-bahagian lidah tersebut ada pula 10 bahagian lagi. Banyak tak banyak? Yang ni kami tak minta anda hafal sahabat Quran. Yang ni sebagai info tambahan sahaja. Okey, info tambahan sahaja. Baik, sahabat Quran, pangkal lidah ada 2 huruf. Okey, kejap lagi kita akan masuk insya-Allah. Pangkal lidah yang belakang ada 2 huruf. Okey, qaf dengan kaf. Nanti kita akan bahaskan. Seterusnya tengah lidah. Tengah lidah kita dah bahas dah minggu lepas, belum lagi. Tengah lidah hari ni insya-Allah. Okey. Tengah lidah ada 3 huruf juga. Jim, shin, ya. Okey. Tengah lidah ada 3 huruf.
jim, shin dengan ya. Nanti kita akan bahaskan insya-Allah. Seterusnya tepi lidah. Tepi lidah ada satu huruf sahaja. Hurufnya adalah huruf dad. Okey, huruf dad. Nanti kita akan bahaskan juga. Jangan risau. Jangan muka tu senyum sikit lah. Jangan muka tegang sangat. Okey, baik. Seterusnya sahabat Quran. Seterusnya adalah hujung lidah pergi ke gusi atas sebelah gigi atas. Gigi atas sahabat Quran. Hurufnya huruf nun, lam dengan ra. Seterusnya, so hujung lidah ni banyak pecahan dia. Antaranya lidah ni, hujung lidah ni banyak huruf-huruf yang zahir keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Contohnya nun, lam, ra, ta, dal, ta, zai, sin, sad, tha, zal dengan dha. So untuk makluman anda, 9 huruf daripada hujung lidah kita dah bahas dah pada part yang pertama. Saya ulang sekali lagi, kita dah bahas dah 9 huruf dari hujung lidah pada part yang pertama. Antaranya adalah tal, dal, ta. Ta, huruf ta, dal dengan ta, hujung lidah pergi ke lengan atas. Kemudian huruf zai, sin dengan sad, hujung lidah pergi gusi bawah. Huruf tha, zal dengan dha, hujung lidah keluarkan sedikit antara gigi atas dan gigi bawah. Okey, so 9 huruf ini telah kita bahaskan pada part yang pertama. Hari ini part yang kedua kita akan bahaskan hujung lidah yang akan terpacak ke langit atas, nun, lam, ra, kemudian tengah lidah dan pangkal lidah serta tepi lidah. Hari ini insya-Allah boleh Ustaz, itu pengenalan pertama insya-Allah. Mana? Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Adam. Untuk round yang pertama ini secara ringkas tentang bahagian part yang pertama dan juga secara keseluruhan untuk 9 makhraj huruf bahagian lidah. Okey, baik, insya-Allah. So round yang kedua ini kita nak masuk kepada part yang kedua, yang mana kita nak membicarakan tentang makhraj huruf lidah. Jadi kita boleh teruskan untuk round yang kedua ni mungkin dalam 6 huruf boleh. Boleh. Lepas tu mungkin kita akan ada sedikit rehat kepada Ustaz Adam. Okey, round yang pertama ni mungkin dalam 6 huruf yang pertama. Okey, insya-Allah kita teruskan kepada Ustaz Adam untuk teruskan round yang kedua. Insya-Allah, falyatafaddal mashkurah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Ustaz Aizuddin Al-Fadil, Ustaz Aizuddin. Baik. Okey, alhamdulillah. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita go terus kepada part hujung lidah. Baik, part hujung lidah 3 bahagian kita dah bincang dah pada part yang pertama. Sekarang ni kita masuk pada part yang kedua. Okey, hujung lidah huruf nun, lam dengan ra. So, huruf ini hujung lidah pergi ke mana sahabat Quran? Ditekankan di gusi gigi depan sebelah atas. Okey sahabat Quran. Oh, minta maaf. Okey, baik sahabat Quran. So, nun, lam dan juga ra ini bermain dekat mana? Hujung lidah. Hujung lidah pergi mana? Hujung lidah pergi tekankan sedikit pada gusi gigi sebelah atas sahabat Quran. Okey. So, jom kita tengok satu persatu. Kita kenal dahulu satu persatu sahabat Quran. Ini konsep daripada tim Main Mengaji. Bila mana kita dah nak kenal satu huruf hijaiyah, kita kenal daripada basic sekali. Daripada bentuk dia, daripada orang kata apa? Tak kenal maka tak cinta. So kita kena kenal dahulu apa itu huruf nun. Apa namanya? Datangnya dari mana? Okey sahabat Quran, jom satu persatu insya-Allah kita akan pergi Baik, boleh ke siapa ada buku latihan, buku catatan, alat tulis, boleh tuliskan insya-Allah. Kita santai-santai je hari ni. Okey, sahabat Al-Quran. Tu dia. Okay. Ustaz Izzuddin bagi hadiah kat saya. Okey. Nama dia Tuan Zul, Ustaz Zul kata Encik Gigi. Alhamdulillah, dia bakal menemani saya. Baik, insya-Allah sahabat Al-Quran yang dimuliakan kerana Allah. Terkejut saya. Masya-Allah, hebat. Macam-macam surprise hari ni. Okey, baik sahabat Quran. So, huruf nun. Kita kena kenal dahulu bentuk huruf nun sahabat Quran. Bentuk huruf nun dia ada satu mangkuk dan ada satu titik dekat tengah dia. Okey, saya ulang. Dia ada satu mangkuk
dan ada satu titik dekat tengah dia. Baik, sahabat Al-Quran. Mouse tak naik? Ada? Okey, baik sahabat Quran. So, seterusnya, ini bentuk dia sahabat Quran. So, kita teruskan kepada nama dalam tulisan Melayu. Nama dia adalah N-U-N, Nun. Okey, bukan Nan. Yang Nan tu cerita hantu. Lain, ni Nun. Nun. Okey, N-U-N, Nun. Baik sahabat Quran, pangkal hurufnya adalah huruf N. Pangkal hurufnya adalah huruf N. Baik, sahabat Quran, seterusnya dia punya makhraj lidah. Dia punya makhraj dekat mana? Hujung lidah. Tadi kita dah bahaskan kan sahabat Quran. So, kita tengok balik gambar rajah di sini. Makhraj huruf dekat huruf nun adalah warna biru ini. Hujung lidah pergi ke gusi atas. Okey, sahabat Quran. So, hujung lidah, gigi saya dapat dah tadi kan. So, hujung lidah ini, hujung lidah ni, okey, hujung lidah dia akan sentuh dekat gusi atas ni. Nampak tak pen saya ni? Alhamdulillah. Lama tak nampak Encik Gigi. Okey, sahabat Quran. So, hujung lidah pergi mana? Hujung lidah pergi dekat gusi sebelah atas. Mudah bicara kalau bahasa orang Melayu dia pacak kan. Pacakkan hujung lidah. Kalau bahasa kasar sikit, willy. Okey, Alhamdulillah. Baik, sahabat Al-Quran. Okay, jelas setakat ni? Alhamdulillah, terbaik. So, itulah dia. Siapa nak screenshot boleh screenshot. Siapa nak salin boleh salin untuk pengenalan huruf nun. Itu dia. Baik, Alhamdulillah. Kita lanjutkan, insyaAllah. Baik, sahabat Quran. Kita masuk terus kepada bab sukun. Nak lagi mudah nampak. Nak bagi, orang kata pun nampak sebenar-benar nampak, sahabat Quran. Cuba kita matikan sesetengah huruf tersebut. Baru kita boleh nampak dia punya makhraj huruf tersebut dekat mana keluarnya huruf hijaiyah. So, nun, matikan. Cuba kita matikan huruf nun. Kan? Okey, yang ni kita bagi contoh jim baris atas. Yang ni kita bagi contoh jim baris atas bertemu dengan nun mati. Cuba matikan. Jan, hujung lidah akan naik ke atas. Jan. Jom sama-sama kita buat sahabat Quran. Jom, sedia? Ramai-ramai kita buat 1, 2, go. Jan. Hujung lidah akan terpacak dekat gusi atas. Alhamdulillah, syukur nikmat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya sahabat Quran, kita cuba masukkan pula pada sabdu. Untuk sabdu sahabat Al-Quran, ingat balik sabdu ni apa dia? Sabdu ini ibarat bacaan berganda. Sabdu ini kita ibaratkan ada dua bacaan pada huruf yang ada simbol sabdu. Sahabat Quran. So dekat sini nun yang ada tanda sabdu. Sahabat Quran, macam mana kita nak nampak dia punya bacaan berganda? Keluarkan nun jadi dua. Nun yang pertama diletakkan tanda sukun. Okey, nun yang kedua kita letakkan baris asal dia. Baris asal dia baris atas. Tengok dia punya baris atas, baris asal dia adalah baris atas. So kita letak baris atas dekat nun yang kedua. Baik, so bacaan dia ada sedikit dengung sahabat Quran. Sebab apa? Huruf nun dia ada sifat gunnah, ada sifat dengung. Wajibal gunnah, wajib dengung. Jannah. Sahabat Quran. So jom saya ulang sekali lagi cara bacaan dia, kemudian kita baca sama-sama ya. Jannah. Okey, ramai-ramai. 1, 2, go. Jannah. Mantap. Okey, Alhamdulillah. Baik, sahabat Al-Quran yang dimuliakan kerana Allah. Laju sangat ke? Semua okey Alhamdulillah, jelas. Kata Kak Roslina Bahari. Mantap. Okey, Alhamdulillah. Betul Kak Tija Jasmi. Sabdu ni adalah bacaan berganda. Baik, sahabat Al-Quran yang dimuliakan kerana Allah. Kalau ada soalan terus tanya, insya-Allah kita cuba bantu anda. Baik, sahabat Quran, jom kita sambung. Okey, ini contoh untuk bacaan sabdu pada huruf nun. Okey, pada surah An-Nas. Okey, jom sahabat Quran kita baca bersama-sama surah An-Nas. Okey, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas.
bin dengung 2 harakat, bin nas. Nun hujung lidah kita akan terpacak ke lelangin atas. Sahabat Quran. Jom kita ulang balik ayat 1. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat 2. Malikin nas. 3. Ilahin nas. 4. Min syarril waswasil khannas. Alhamdulillah. Seterusnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. 6. Minal jinnati wan nas. So ada 2 kat sini. Jinnah dengan wanna. Nampak sahabat Quran? Okey, alhamdulillah. Syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, terbaik sahabat Quran. Okey, itulah dia berkenaan dengan huruf nun. Okey, sahabat Al-Quran yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala, jom kita tengok sedikit pada bacaan duduk di antara 2 sujud. Okey, kita mantapkan sama-sama bacaan waktu solat kita insya-Allah. Jom sahabat Quran. Rabbil firli warhamni wajburni. Ingat, kalau kata baris bawah pastikan anda senyum. Ini salah satu tips untuk dapat dia punya sebutan yang tepat sahabat Quran. So bila mana baris bawah, cuba untuk senyumkan diri anda. Okey, baik. So warhamni wajburni warfa'ni okey, pastikan senyum. Okey, warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Alhamdulillah. So ini dia punya bacaan duduk antara 2 sujud. Kita tengok sikit maksud dia. Kita mantap, kita tengok sikit, kita orang kata apa, muhasabah balik. Apa maksud duduk di antara 2 sujud ni? Jom kita tengok. Tuhanku, Rabbil firli, Rabbi. Rabbi itu Tuhanku. Ampunilah aku, firli, ampunkanlah aku. Rahmatilah aku, warhamni, wajburni, cukupkanlah aku. Warfa'ni, angkatlah darjatku. Berikanlah aku rezeki, warzuqni, berikanlah aku petunjuk, wahdini, petunjuk, berikanlah aku petunjuk ya Allah. Kemudian wa'afini, afiatkanlah aku, berikanlah kesihatan, dan seterusnya maafkan aku, wa'fu anni. Alhamdulillah. Baik sahabat Quran, jom. Nun baris bawah senyum. Ya, itu salah satu tips untuk dapatkan dia punya sebutan yang tepat. Baik sahabat Quran, jom kita sambung. Okey, so seterusnya bacaan doa kunut. Ni ada sedikit huruf nun yang ada apa ni? Okey, minta maaf ada iklan tadi. Okey, baik. So bacaan doa kunut. Okey, ada juga huruf nun dekat doa kunut. Jom kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama, fa inna. Sahabat Quran yang dimuliakan kerana Allah, jangan kita bila mana baris atas sesuatu huruf tu, bila mana dia baris atas, tolong elakkan daripada nganga mulut. Suka saya tekankan sahabat Quran sebab apa? Ada sesetengah student dia baca Quran dia nganga mulut. Ustaz, ada beza ke kalau baca nganga mulut dengan buka mulut sahabat Quran? Ada. Ayah-ayah, ibu-ibu yang saya muliakan kerana Allah, ada perbezaan yang sangat ketara. Bila mana anda baca Quran, tolong elakkan daripada nganga mulut, cuma buka mulut. Apa beza dia? Nganga tu macam menguap. Fa inna. Yang tu elakkan. Okey, pastikan anda buka sahaja. Fa innaka, naka. Jangan nganga mulut, elakkan. Sahabat Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan kerana Allah. Baik, seterusnya. Okey, wa innahu, baris bawah daripada fa innaka, baris bawah pula.
wa innahu wa inna. Ingat bacaan sabdu dia ada wajibal gunnah, ada wajib dengung. Okey, bila mana nun bertanda sabdu. Okey, seterusnya man bila nun mati, man hujung lidah kita terpacak dekat atas. Okey, man okey, wala ya'izzu man. Okey, sahabat Quran yang dimuliakan kerana Allah. Baik, seterusnya. Kemudian yang paling bawah sekali, sebelah kanan paling bawah sekali, Muhammadinin Nabi. Okey, Nabi ninna. Pastikan ada tanda sabdu wajibal gunnah. Ingat, dia mesti ada dengung 2 harakat di nun yang ada tanda sabdu. Ingat tu, tagline tu. Okey, baik, alhamdulillah. Adakah lidah juga sentuh gusi atas? Ya, dia sentuh. Dia dalam sentuh yang sementara, bukan sentuh selamanya, sahabat Quran. Marziah dom. Ya, lidah, hujung lidah akan sentuh gugu pula. Gigi, bukan gigi, gusi. Sahabat Quran, gusi atas. Hujung lidah akan sentuh gusi atas dalam keadaan sementara, bukan selamanya. Okey, sahabat Quran, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan kerana Allah. Okey, seterusnya sahabat Quran, jom kita lanjutkan kita punya perbahasan pada huruf yang kedua, huruf lam. Okey, makhraj yang sama dengan huruf nun. Baik, tuan-tuan dan puan, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang saya muliakan kerana Allah, huruf nun jelas ke? Ustaz Ada nampak bertambah muda. Alhamdulillah. Baik, sahabat Quran, Kak Nur Hati, baik, insyaAllah. Okey, huruf lam, huruf yang kedua pada pagi ni, insyaAllah. Huruf lam sama bentuk macam mata kail. Mudah bicara. Sahabat, bentuknya macam mata kail. Senang nak ingat huruf lam. Okey. Baik, sahabat Al-Quran, huruf lam dalam ejaan Rumi, lam lam am pula, L A M. Okey, L A M, lam. Okey, lam. Dia punya pangkal huruf, okey, pangkal hurufnya akan jadi pada huruf lam yang di awal lah. Okey, lam adalah huruf L. Okey, huruf L pangkal hurufnya. Baik, sahabat Quran, dia punya makhraj huruf adalah hujung lidah pergi dekat gusi sebelah atas juga. Sahabat Quran, hujung lidah ini, okey, hujung lidah akan pergi dekat gusi sebelah atas. Okey. Baik. Okey, baik, sahabat Quran, tuan-tuan dan puan. Okey, sambung huruf lam. So, lam. Cuba kita matikan dia. Cuba kita matikan huruf lam. Hujung lidah kita akan terpacak, akan wili naik dekat gusi atas, dia akan sentuh. Saya ulang, sentuh sementara, bukan selamanya. Okey, sahabat Quran. Baik, sahabat Quran. So, jal. Okey, kita bagi contoh. Jim baris atas, ja. Bertemu lam mati, kita ambil pangkal huruf tadi, L. So, dia akan jadi bunyinya jal. Jal. Okey, jal. Bukan selama-lamanya. Jal. Tak. Dia sintah pula. Dia singgah sementara saja. Jangan gelak kat saya, kawan-kawan. Okey, jal, singgah sementara sahaja. Baik, tuan-tuan dan puan, ayah-ayah, ibu-ibu, kita sambung kepada bacaan sabdu. Okey, sama juga sabdu. Okey, macam tadi huruf nun, jal. Okey, huruf yang tanda sabdu kita keluarkan dia jadi 2 huruf. Bacaan berganda. Al-Quran. So, huruf lam kita keluarkan jadi 2. Huruf yang pertama kita matikan dia. Huruf yang kedua kita letak baris ikut baris asalnya. Okey, so akan jadi jalla. Jalla. Cuba jalla. Tak dengar. Sekali lagi. Jalla. Mantap. Alhamdulillah. Macam kita dengar, Alhamdulillah. Baik. Subhanallah. Ada apa pula? Okey, sahabat Quran. Belum. Tak ada lagi.
Okey, sahabat Quran, sambung pada huruf bacaan sabdu selesai. Ada soalan? Okey, alhamdulillah. Baik, sahabat Quran, jom kita sambung kepada contoh. Contoh yang kita berikan kepada anda pada huruf lam. Okey, subhanallah. Okey, dekat ayat kalimah lafzul jalalah. Okey, pada huruf di sini lam ini ada tanda sabdu. Yang ini kalimah Allah ni satu lafaz ataupun kalimah yang istimewa. Okey, dia termasuk dalam hukum tajwid lafzul jalalah. Dia terkeluar daripada hukum tajwid yang lain. So kalimah Allah dia ada dua cara bacaan. Nanti kita akan go through lebih lanjut lagi berkenaan dengan kalimah Allah. So saya cuma bagi orang kata apa? Clue-clue saja nah sahabat Quran. So kalimah Allah dia ada dua cara bacaan. Ada cara bacaan tebal, ada cara bacaan nipis. So bila mana anda tengok sebelum kalimah Allah dia ada berbaris atas atau berbaris hadapan, kalimah Allah akan baca tebal. Kalau kata bacaan Allah nipis, sebelum kalimah Allah dia berbaris bawah. So dekat sini kalimah Allah kena tebalkan. Subhanallah, nallah. Dekat sini kalimah kita nak fokus pada huruf lam tu, dia akan sentuh lelangin atas sementara sahaja. Subhanallah, nallah. Nampak? Nallah. Dia sentuh sementara betul dia turun balik. Kalau anda perasan kan, dia sentuh hujung lidah ni akan sentuh gusi atas, sentuh turun, sentuh turun. Subhanallah. Nampak? Bukan selama-lamanya dekat atas. Sahabat Quran. Baik. Seterusnya, subhanallahi wa bihamdih. Kemudian yang kedua, subhanallahil azim. Hil, okey, sama juga hil. Subhanallahil azim. Yang ni lam yang mati, nampak jelas. Hil azim. Alhamdulillah. Syukur nikmat. Okey. Baik, seterusnya kita lanjutkan kepada bacaan doa pelindung. Kenalah dengan situasi kita sekarang ni, kita boleh amalkan insya-Allah. Waktu Covid ni kalau anda nak keluar rumah, anda amalkanlah doa ni insya-Allah. Baik, sahabat Quran. Cuba kita tengok doa apa ni? A'udzu bikalimatillah. Tadi saya cerita dah. Kalimah lafzul jalalah bacaan tebal dan nipis. Yang tadi kita baca subhanallah tebal. Sekarang ni nipis. Bikalimatillah. Tillah. Bukan tillah. Yang tu tebal. Salah bacaan. Okey. Tillah. Baik. Sahabat Quran. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ini doa pelindung, boleh baca insya-Allah. Apa maksud dia? Kita tengok sikit. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang diciptakannya. Nescaya tidak akan ada yang memudaratkannya. Hadis riwayat Tirmizi, okey, dan An-Nasa'i. Insya-Allah boleh amalkan. Boleh screenshot. Okey, boleh screenshot insya-Allah. Boleh, ada soalan ke setakat ni? Kita tengok sikit ada soalan tak? Kalau ada soalan terus tanya, insya-Allah kita bantu anda. Jangan risau. Okey, baik. Alhamdulillah, syukur nikmat. Okey, jom kita sambung kepada slide yang seterusnya. Kalau laju sangat tolong bagi tahu nah. Okey, baik sahabat Quran. Huruf yang ketiga pada pagi ini insya-Allah. Okey, so ada 6 huruf untuk orang kedua ni kan. So huruf yang ketiga sahabat Quran kita go through. Huruf yang ketiga adalah huruf ra. Okey, huruf ra. Baik sahabat Quran. Terus terang, saya nak bagi tahu anda yang dimuliakan kerana Allah. Bila mana kita masuk huruf ra, okey, saya bagi tahu siap-siap ke anda sahabat Quran. Semua huruf, okey, ada 28 huruf hijaiyah. Dan tak semua huruf, okey, mention mention pula. Take note sahabat Quran. Bila mana huruf, ada sesetengah huruf yang bila mana dia berbaris atas, dia tidak akan menghasilkan bunyi A dekat belakang. Contoh, bata saja. Dia tak akan bunyi A dekat belakang. Kenapa? Salah satu hurufnya adalah huruf Ra. Sebab dia menghasilkan bunyi O dekat belakang. Contoh lain, So. Contoh lain, Do, To, Zo, Go, Kho. Okay.
Sebab dia adalah kategori TO kita letakkan dia. Okey. TO kau pagi-pagi tak ada TO air masak. Insya-Allah. Okey, so dia kategori O dekat belakang surah Al-Quran. Okey, bila mana dia baris atas jangan kita bunyikan dia sebagai A dekat belakang. Contoh ra. Contoh dekat sini kan ra. Bila mana baris atas jangan bunyi ra. Selalu orang melakukan kesilapan. Bismillahirrahmanirrahim. Elakkan. Dalam Al-Quran tak boleh ra. Dalam kehidupan manusia sejagat insya-Allah boleh sebut ra. Rahman, Rahim boleh sebab kita panggil kawan, tak ada masalah. Tapi dalam Al-Quran tidak boleh sebut ra. Kena baca ra. Take note yang tu dulu nah sahabat Quran. Baik. Sahabat Quran yang dimuliakan kerana Allah. So, bentuk kita dah cerita dah. Okey sahabat Quran, bila mana kita nak kenal sesuatu huruf, kita kena kenal daripada bentuk dia, kenal daripada nama dia, kenal daripada pangkal dia dekat mana dan juga makhraj hurufnya dekat mana. Sahabat Quran, so bentuk huruf ra, bentuk dia macam pisang, mudah nak ingat. Part yang pertama bentuk macam pisang siapa dia? Huruf zai. Kalau tengok part yang pertama huruf pisang, huruf zai. Cuma beza dia tak ada titik dengan ada titik. Huruf ra tak ada titik. Mudah sahabat Quran. So bentuk huruf ra adalah bentuk macam ini. Baik, seterusnya nama dia pun dah RO. Bukan RA. Kan? Bukan RA pula, RA. Silap. RO sahabat Quran. So nama dia adalah RO. Baik, pangkal dia apa dia? Pangkal hurufnya adalah huruf R. Pangkal hurufnya adalah huruf R. Tak nampak lah Ustaz. Tak nampak apa tu? Okay, so tak keluar ni apa ni? Konsol apa? So, kejap sahabat Quran. Ustaz Din akan perbaiki masalah teknikal sikit. Part 2 ada e-book tak? Ada dekat grup seminar. Kita ada bagikan e-book kita dekat grup seminar. Okay, baik sahabat Quran, thank you. Okay, so sahabat Al-Quran yang dimuliakan kerana Allah, tuan-tuan dan puan ayah, ibu-ibu yang saya muliakan. So huruf ra pangkalnya adalah huruf R. Okay, pangkalnya adalah huruf R. Kemudian makhraj yang tepat adalah dekat hujung lidah. Sama juga kategorinya, sama juga tempatnya dengan nun, lam. Sama. Dekat mana? Hujung lidah pergi dekat gusi sebelah atas. Okay, tengok encik gigi kita. So, ra pun sama juga. Ra, hujung lidah akan sentuh gusi sebelah atas. Ra. Cuba anda sebut ra. Cuma ra ni dia ada satu sifat sifat special. Dia ada sedikit getaran. Dia ada sedikit getaran. Ada bunyi tu. Vibrate. Kalau panggil vibration lah. Sahabat Quran. Bagaimana kalau orang tu pelat sebut R? Macam mana Ustaz Aidudin? Kalau kata pelat sebutan R, okey, tak ada masalah, tak ada masalah. Dia orang kata apa? Kekurangan daripada ni tak jadi masalah pun. Okey, cuma kita buat yang terbaik. Kita practice, make it perfect. Orang kata apa? Kita buat semana kita mampu. Macam mana kita mampu nak zahirkan sebutan ra tu, sebab kita dah tahu dah. Ra hujung lidah mesti sentuh gusi atas. Kita dah tahu dah. So kita cuba dapatkan dia punya hak tu. Walaupun kita pelat, walaupun kita ada kekurangan, itu tak jadi masalah untuk kita. Okey, insya-Allah. Boleh. Sajalah kongsi sikit sahabat Quran yang dimuliakan kerana Allah. Tadi ada yang tanyakan bagaimana untuk pelat R kan. Kalau anda nak tahu sahabat Quran, ni saya yang bercakap sekarang ni dulunya pelat R. Waktu sekolah rendah, sekolah menengah memang R. Nama saya Syarifuddin. Dulu saya pelat R. Kan. Tapi nak kata yang ni mungkin Tok Wan saya ajar, arwah Tok Wan saya ajar, ada 2 tips yang boleh anda amalkan. Saya kongsi sikit boleh? Saya Zuddin. Boleh? InsyaAllah saya kongsi sikit. So, untuk mahir sebutan R, untuk boleh sebut R dengan baik sahabat Quran, dengan syarat anda istiqamah lah buat benda ni. Apa dia? Ambil sudu, belakang sudu tu kan ada lengkung tau. Belakang sudu tu ada lengkung. Okey. Letak dekat belakang lidah, bawah lidah, minta maaf, bukan belakang lidah, bawah lidah. Kemudian anda sebutkan atau anda sebutkan bunyi
bagi ayam makan. So Quran ada dua, saya kata ada dua kat situ. Ambil sudu, belakang sudu tu letak bawah lidah. Yang pertama anda buat atau yang kedua anda boleh buat bagi ayam makan. Insya-Allah. Oh baru tahu sejarah Ustaz. Ustaz Syazwan jangan macam-macam. Okey, so Quran. So itu tips lah yang boleh saya kongsikan dengan anda sahabat Quran, insya-Allah. Okey, insya-Allah jom. Minta maaf lari tajuk sikit, jangan marah, jangan serius sangat. Happy sikit. Okey, jom. Senyum-senyum sikit Ustaz Zul kata. Baik. Jom kita tengok pula ra bahagian mati, ra sukun. Baik sahabat Quran. So, kita bagi contoh hamzah baris atas a. Kemudian ra sukun, ra mati, kita ambil r, kita ambil pangkal huruf tadi. So, akan menghasilkan bunyi r. Dia bukan r. Dia bukan r, bukan. Dia r. Ra akan singgah dekat atas. Hujung lidah akan singgah dekat atas dan dia ada sedikit getaran. Dia sikit saja tau. Jangan melampau-lampau pula, jangan melebih-lebih. Yang tu lain. Itu lain cerita. Baik sahabat Quran, untuk pengampilan. Okey, alhamdulillah. Baik. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan kerana Allah. Ya, Kak Sabrina Bakar. Ra bila tebal, bila nipis. Boleh saya cerita sikit? Boleh Okey, baik sahabat Quran. Tak apa, untuk slide yang seterusnya Kak Sabrina Bakar, insya-Allah saya akan ceritakan sikit. Okey, seterusnya kita masuk sedikit pada bacaan sabdu. Okey, so sabdu apa dia? Sabdu adalah bacaan berganda. Ada dua bacaan. Okey sahabat Quran. So, contoh yang kita bagikan, ra yang ada tanda sabdu, keluarkan ra jadi dua. Ra yang pertama sukunkan dia. Kemudian ra yang kedua ikut baris asal. Ar-ra. Jangan getaran terlalu lama. Ar-ra. Jangan. Dia syarat sahaja. Ar-ra. Syarat sahaja. Baik, bagi menjawab soalan Kak Sabrina Bakar tadi. Ra ada dua cara bacaan. Ada tebal, ada nipis. Bila masa jadi tebal, bila masa jadi nipis. Baik, sahabat Al-Quran. Ra, sama konsep macam kalimah Allah. Sama konsep macam lafzul jalalah. Kalimah Allah, sebelum kalimah Allah berbaris atas atau berbaris hadapan, Allah akan jadi tebal. Sebelum kalimah Allah berbaris bawah akan jadi nipis. Sama juga konsep pada huruf ra. Ra bila mana, kita fokus pada ra mati khususnya. Ra mati, bila masa ra ni tebal, bila masa ra ni nipis. Ra mati, contoh ra mati sebelumnya adalah berbaris atas dan juga berbaris hadapan. Jadi ra mati tersebut kena baca dengan tebal. Kemudian ra mati sebelumnya adalah berbaris di bawah. Ra mati tersebut kita kena baca dengan nipis. Baik, kalau kata ra yang berbaris, sama. Ra yang berbaris atas. Ra baris atas, kena tebal. Ra baris bawah, nipiskan ra. Ra baris hadapan, tebalkan ra. Itu dia punya konsep. Boleh ke? Boleh. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah, syukur ni'mat. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan kerana Allah, kita sambung kita punya kalimah bismillah awal-awal tadi kan. Contoh saya bagi tadi. Okey, jangan kita gunakan ra dalam bacaan. Okey, pastikan bismillahirrahmanirrahim. Jangan sebut ra. Okey, elakkan. Baik, jom sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu cara bacaan dia. Baik, insya-Allah. Okey, seterusnya sahabat Quran. Okey. Tak naik. Okey, boleh. Allahumma yassir wa la ta'sir wa la khair. Masya-Allah, hebat. Okey, baik, tuan-tuan puan. Okey. So, seterusnya kita tengok pada surah Al-Fatihah. Kita tengok pada ayat yang ke-6 pada kalimah ataupun pada ayat 6 fokus pada huruf ra. Okey, baik, sahabat Quran. Dekat sini. Ihdinas sira, jangan sira elakkan. Sama juga dengan ayat yang ke-7, sirata, jangan sirata. Lain. Ta pun sebut ta.
bukan ta. Sirata, pastikan sebut ra. Nah, surah Quran insya-Allah. Itu dalam surah Al-Fatihah. Baik, surah Quran boleh kita lanjutkan. Ini contoh dalam bacaan waktu kita rukuk, waktu kita solat. Subhana rabbiya, bukan subhana rabbiya. Ada juga yang sebut waktu kanak-kanak dulu kan. Mungkinlah fokus lah kita kata kan, waktu budak-budak kita tak tahu apa kan. Subhana rabbiya. Elakkan sahabat Quran. Jangan sebut rabbiya, rabbiya. Okey. Tuan tu nak nyanyi ke? Okey, sahabat Quran. Jom kita lanjutkan kita punya slide insya-Allah. Okey, so seterusnya duduk antara dua sujud sama juga Rabbi. Okey, jangan Rabbi. Rabbi bukan dia. Rabbi itu permainan, sukan Rabbi. Yang ni Rabbi, Tuhanku. Okey, baik sahabat Quran, jom kita lanjutkan. Okey, baik. So, siapa yang ada e-book, siapa yang ada print e-book, cantik no? Siapa yang print tu lagi cantik. Siapa yang ada e-book tapi dia tak print, tak ada masalah, boleh tengok rujuk phone sahaja. Okey, ini adalah sesi latihan sahabat Quran. So, ini anda boleh latih diri anda untuk sebut dekat rumah bersama keluarga anda. Okey, ni latih dengan suami isteri, latih dengan anak-anak, dengan adik-beradik anda. Okey, nani nuban nain nan. Saya pun silap dah. Sekali lagi. Nani nuban nan nani nan naminal mu. Okey, pastikan sebut je. Minal mun ni mani nan nanina. Sekali lagi saya ulang, ada silap tadi, minta maaf. Nani nuban nunan nani nan naminal mun ni mani nan nanina. Nafas tak sampai. Banyak cakap dah tadi, nafas pendek dah. Ustaz Izzuddin maafkan saya. Okey. Pastikan praktis Al-Quran, praktis. Sambil anda praktis sebutan, sambil anda perhatikan, cuba tengok balik hujung lidah pergi mana. Keluarnya hujung lidah. Keluarnya kharaja, makhraj huruf tu dekat mana? So huruf nun lam ra, hujung lidah pergi dekat gusi sebelah atas. Okey, alhamdulillah. Baik. Minta maaf tak sampai tadi nafasnya. Banyak cakap tadi kan. Minta maaf. Okey, jom kita sambung dengan huruf yang keempat. Boleh lagi Ustaz Izzuddin? Ke bagi saya rehat dulu? Teruskan. Okey, Ustaz Izzuddin suruh teruskan. Kita teruskan insya-Allah. Baik, sahabat Quran, saya minta izin tuan-tuan dan puan, saya minum air sikit je. Minta air. Bismillah. Ustaz Izzuddin tak bagi saya rehat langsung. Okey, baik sahabat Quran, tuan-tuan dan puan. Okey, jom kita sambung pada seterusnya. Baik, untuk makluman anda tuan-tuan dan puan, hujung lidah, huruf-huruf yang berada di hujung lidah telah pun selesai. So ingat balik. Lidah pula, banyak betul lidah. Lidah ada 4 bahagian. Hujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah dengan sisi lidah. Sahabat Quran. So hujung lidah untuk makluman anda telah tamat dah huruf kita mantapkan. Daripada part yang pertama sampailah part yang kedua hari ini. Round yang kedua tadi kita habiskan untuk hujung lidah. So sekarang ni kita masuk part yang kedua, berkenaan dengan tengah lidah. Tengah lidah ada 3 huruf. Tengah lidah ada 3 huruf, jim, shin dan juga ya. Jim, shin dan juga ya. Baik, tengah lidah pergi mana? Jom kita tengok sikit. Tengah lidah dia pergi ke lelangit keras. Lelangit keras kat mana? Dekat atas je. Lidah. Lupa ada gigi, ada lidah kita. Baik, sahabat Quran. So tengah lidah ni, tengah lidah dia akan sentuh dekat lelangit atas. Lelangit yang keras. Lelangit keras yang berada di tengah-tengah. Baik, sahabat Quran. So kemudian jom kita tengok satu persatu huruf. Kita tengok huruf jim dahulu insya-Allah. So macam biasa, pengenalan untuk huruf. Kita kena kenal dahulu bentuknya. Untuk makluman anda, sahabat Quran yang dimuliakan kerana Allah, bentuk huruf jim. Bentuk huruf jim ada kepala leper, kemudian ada perut buncit, dan kemudian ada titik dekat tengah-tengahnya. Dia ni ada kawan lagi.
Ha dengan kha. Bentuknya hampir sama. Cuma beza ada titik dengan tak ada titik saja. So sekarang ni jangan keliru. Jim bentuk dia kepala lepel perbuncit, titiknya berada di tengah-tengah. Okey. Seterusnya nama dalam tulisan Melayu. Jim. J-I-M. J-I-M. Kemudian pangkal huruf jim adalah huruf J. Okey, huruf J. Baik. Kemudian seterusnya kita masuk makhraj huruf. Macam tadi kita bincangkan, makhraj yang tepat untuk huruf jim adalah di tengah lidah. Boleh tengok gambar raja insya-Allah. Tengok dia punya warna biru. Tengok, tengah lidah ni pergi mana ni? Dekat lelangit keras. Okey, belah atas je. Okey, so tengah lidah ni bila mana kita nak baca, tengah lidah akan terangkat sentuh ke lelangit atas. Sentuh sahaja. Bukan singgah selamanya. Okey, ingat tagline tu. Okey, sahabat Quran insya-Allah. Terbelit lidah nak sebut dah tua-tua ni. Tak apa, pelan-pelan insya-Allah. Okey, sahabat Quran. So, jom kita cuba matikan huruf jim. Nak bagi nampak dia punya makhraj huruf. Dekat mana? Tengah lidah naik ke lelangit atas. So, cuba kita matikan huruf jim mati. Kita bagi contoh. Hamzah baris atas. Bunyinya A. Jim mati. Kita ambil pangkal huruf J. Jadinya, okey, bunyinya aj. Okey, bunyinya okey, aj. Aj. Okey. So, huruf jim mati, okey, khususnya sahabat Quran, huruf jim mati ada sifat qalqalah. Apa tu? Lantunan. Bila mana jim mati dia ada sedikit sahaja lantunan. Aj. Aj. Sahabat Quran, aj. Jangan lebih-lebih pula. Aj. Okey, jangan. Ambil sikit sahaja. Aj. Aj. Okey, sahabat Quran. So, tengah lidah akan sentuh lelangit keras di atas. Okey, alhamdulillah. Baik. Jim. Ya, Puan Norsiah Abdul Rahman, betul. Sangat-sangat betul. Jim. Okey, ejaan jim. J-I-M. Bukan J-I-N. Selama ni kita sebut jin. Bukan dia. Jin tu kawan kepada Ustaz Izzuddin, kan? Jin tu kawan kepada syaitan. Al-Quran minta maaf Al-Quran. Melawak-melawak dengan Ustaz Izzuddin. Okey, jin tu kawan kepada syaitan. Jim. Pastikan tutup mulut anda bila mana anda nak zahirkan sebutan jim. Okey, jim. Jim bukan jin. Jin. Elakkan Al-Quran. Okey. Baik, jom sambung kepada bacaan sabdu. Apa itu sabdu? Bacaan berganda. Ada dua bacaan. Okey, sahabat Quran. Bila mana kita cerita tentang sabdu, okey, kita keluarkan jadi dua bacaan. Jim yang pertama kita matikan. Weh, merah. Tak kita sambung lagi. 3 tempat itu, Pak. Okey, alhamdulillah, syukur nikmat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf sahabat Quran, tuan-tuan dan puan, ya, ibu-ibu yang dimuliakan kerana Allah. Line ada masalah sikit, minta maaf. Okey. Nak bagi yang rehat. Ustaz, please repeat line sangkut. Itulah line sangkut tadi sebab apa? Mungkinlah line ni bagi saya rehat sebentar. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan, kita ulang balik. Guna yang 5-nya. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan. So, jim. Okey, ingat jim bila mana sukun. Jim bila mana sabdu. Kita ulang sikit. Jim bila mana sukun dan jim bila mana sabdu, dia ada sedikit perbezaan dalam bacaan. Okey, jim bila mana sukun, bila mana mati, dia ada satu bunyi qalqalah. Okey, tapi bila mana dia sabdu, dia takkan terjadi qalqalah. Sebab qalqalah hanya terjadi pada bacaan mati. Ingat, qalqalah hanya terjadi pada bacaan mati. Sabdu tak mati. Sabdu dia ada baris. So, okey. So, sabdu dia ada hidup lagi. Dia masih hidup lagi. Dia tak mati lagi. Dia tak dan mati. So, Quran. So, cara bacaan untuk sabdu. Ajja. Jim yang sukun ni kita tahankan bacaan. Ajja. Jangan ajja. Elakkan. Ajja. Itu cara bacaan untuk sabdu. Okay, alhamdulillah. Baik. Contoh untuk dalam doa iftitah. Wajah. Jangan wajah. Lain macam dah bunyi dia. Okey. Wajah tu wajahiyah. Baru ada lantunan. Wajahiyah.
wajhiya. Tapi jangan lantunkan terlebih-lebih pula. Dah, dia santai je. Wajhiya lilladzi. Itu untuk huruf jim. Alhamdulillah, jelas. Terbaik, sambung. Baik. Seterusnya bacaan duduk dekat antara dua sujud. Antara dua sujud dekat sini wajburni. Wajburni. Okey, alhamdulillah. Okey, sahabat Quran. So itulah contoh untuk huruf jim. Jom sambung. Kita masuk pula huruf yang ke 1 2 3 4 5. Okey, huruf yang ke-5 dah. Okey, huruf shin. Sahabat Al-Quran. So huruf shin. Shin, bagaimana nak kenal dia? Dia sama macam adik dia, huruf sin. Okey, ada 2 bilik kecil dan 1 bilik besar. Kalau kata bahasa utara ni, 2 mangkuk kecil, 2 mangkuk besar. 1 mangkuk besar. Tu dia. Ustaz Izzuddin perbetulkan saya. 2 mangkuk kecil, 1 mangkuk besar. Tu dia. So, dalam huruf shin dia ada sedikit tambahan pada titiknya. Titiknya ada 3 dekat sini. Okey, titiknya. So, ada 3 mangkuk dan ada 3 titik dekat atas. Kemudian nama dalam tulisan Melayu adalah SYIN. Shin. Shin. Okey, baik, dia punya pangkal huruf adalah SY. Okey. Kemudian makhraj hurufnya adalah tengah lidah. Sama macam jim tadi. Tengah lidah pergi mana? Dekat lelangit atas. Sentuh lelangit atas. Baik. Jom. Nak lebih nampak? Jom kita matikan shin tersebut. Okey, jom kita matikan dia. Kita bagi contoh. Ya. Ya yang berbaris atas bunyinya ya. Shin mati. SY tadi. Okey, dia akan jadi yash. Yash. Dia akan bunyi macam tu. Dia ada bunyi macam bunyi air terjun tu. Ash. Yash. Okey, semburan. Sifat huruf. Okey, alhamdulillah. Shin 2 mangkuk kecil, 1 mangkuk besar. Sempoi kata Kak Razita Ita. Sempoi. Alhamdulillah. Baik, seterusnya bacaan sabdu. Bacaan sabdu, bacaan yang berganda sahabat Quran. So, keluarkan shin yang ada sabdu jadi 2 huruf. Shin yang pertama kita matikan, shin yang kedua kita letak baris. Ikut baris asal dia. So, bacaan dia akan jadi yasha, yasha. Okey, yasha, pandai. Okey, sekali lagi ramai-ramai. Kita cuba baca bacaan sabdu ni yasha together. Sedia dalam kiraan 1 2 go. Yasha. Oi, mantap. Alhamdulillah. Mabruk alaik. Okey, jom. Seterusnya kita tengok pada contoh bacaan 2 kalimah syahadah. Okey, jom sahabat Quran. Ashhadu. Itu cara bacaan dia. Bukan ashadu. Bukan sin tapi shin. Pastikan dia ada bunyi macam orang biasa. Diamlah. Tu ya. Tu. Pastikan dia ada bunyi tu. Semburan. Betul. Bunyi dia bunyi semburan. Ya, tafashi. Terima kasih siapa yang kongsikan. Alhamdulillah. Sifat tafashi. Betul. Ashhadu. Sama juga dengan bawah. Wa ashhadu. Pastikan dia ada bunyi tu. Okey, baik sahabat Quran. Sambung. Seterusnya. Okey, pada huruf ya. Ada. Pada surah Quraisy, insyaAllah. Okey, minta maaf. Terlajak slideshow. Okey, baik sahabat Quran. Contoh dalam surah Quraisy. Ayat yang pertama dulu. Kita tengok. Li'ilafi Quraisy. Bunyi. Tu ada bunyi dia. Ilafihim rihlatash tashita. Dia ada bunyi. Tu. Alhamdulillah. Baik, seterusnya sahabat Quran. Kita masuk pada huruf yang ke-6. Huruf ya. Okey sahabat Quran. So, huruf ya juga datangnya daripada tengah lidah sentuh dekat lelangit atas. Baik, jom kita kenal dengan huruf ya. So, huruf ya bentuk dia macam ini. Ada yang kata bentuk macam ayam, ada yang kata bentuk macam itik. Terpulang dah sahabat Quran. Ayam ke itik ke, janji anda faham ya. Sahabat Quran. So, ini bentuk huruf ya. Kemudian nama dalam
tulisan Melayu adalah YA. Okey, YA. Pangkal hurufnya kita ambil, pangkal hurufnya adalah huruf Y. Okey, huruf Y. Bukan Y kenapa? Y. Memang pangkal dia huruf Y. Baik, seterusnya makhraj huruf yang tepat adalah yang kita bahas tadi, tengah lidah sentuh lelangit atas. Okey, itu warna biru tu, kalau anda boleh nampak, warna biru tu akan sentuh dekat lelangit atas. Alhamdulillah. Mana titik hilang? Ada yang bahas mana titik hilang. So huruf ya, untuk tulisan huruf ya, kita kongsi sikit. Untuk tulisan yang secara alone, tulisan sendiri, ya tulisan dia secara tunggal, dia secara bersendirian, dia tak ada titik dua dekat bawah. Ya ada titik dua dekat bawah bila mana dia bersambung dekat awal kalimah ataupun dekat tengah-tengah kalimah, yes, dia ada titik. Tapi kalau dekat hujung dia tak ada titik. Ini contoh sahabat Quran. Ada dua titik. Kan? So huruf ya, untuk maklumat anda, kalau ditulis secara single, alone, dia tak ada titik pun. Okay? Bila nak sambung, dia ada titik. Baik sahabat Quran. So dekat sini bacaan sukun. Bacaan sukun huruf ya. Okay, ya sukun, dia ada satu sifat lin. Mai, kita bagi contoh, mim baris atas bunyi ma, dengan ya kita ambil y, mai, lembutkan dia. Seterusnya, ya Muhammad Syazwan, titik akan ada jika huruf ya bersambung. Betul. Okey, ya bersambung dia ada titik. Kalau ya tunggal tak ada titik. Okey, seterusnya tersambung pada bacaan sabdu. Okey. So contoh dekat sini kita bagi mim baris atas bunyi ma, ya sabdu kita keluarkan ya jadi dua, ya yang pertama kita matikan dan ya kedua ikut baris asal dia. So bacaan dia mayu. Untuk bacaan sabdu sahabat Quran, dia ada satu sifat untuk ya ni, ya ni huruf yang lembut tau sahabat Quran. So elakkan daripada kita tekankan sangat-sangat pada bacaan sabdu. Okey, khususnya pada surah Al-Fatihah, nanti kita akan bahaskan. Okey, so dekat sabdu ni jangan terlalu menekan. Mayu, elakkan. Dia santai je. Mayu. Dia santai je, dia lembut je bacaan. Sebab huruf ya huruf yang lembut. Mayu, jangan mayu. Jangan terlalu menekankan. Ya betul, tasydid bila sabdu memang sifat dia sifat tekan. Tapi kalau untuk huruf ya, jangan terlalu tekan. Dia santai je. Mayu. Itu dia. Baik, seterusnya sahabat Al-Quran. Ini dia contoh dalam surah Al-Fatihah yang anda boleh tengok dekat warna purple ni. Okey, warna purple ni. Iyyaka na'budu wa iya. Santai je. Jangan jangan terlalu menekankan sangat huruf ya yang ada tanda tasydid, yang ada tanda sabdu. Okey, iyyaka wa iyyaka nas wa iya, santai je nah. Alhamdulillah. Baik, sahabat Quran, ada soalan ke? Alhamdulillah. Baik, seterusnya sahabat Quran. Ini contoh zikir, okey, yang kita boleh tunjuk contoh dekat anda yang ada tanda sabdu. Ya Hayyu Ya Qayyum. Santai je. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu, santai. Jangan Ya Hayyu Ya Qayyum. Muka macam nak berak pun ada. Elakkan, orang santai je. Ya Hayyu, Hayyu, Qayyu. Santai sahaja. Nah, sahabat Quran, alhamdulillah. Syukur pada Allah. So, sahabat Quran, ini juga latihan untuk anda bersama keluarga anda. Okey, kita keluarkan e-book ni untuk anda. Orang kata apa? Salah satu waktu PKP ni isi masa dengan keluarga kan. Ini dia latihan praktikal sebutan bersama keluarga anda. Jom abang panggil suami kan. Jom ayang panggil isteri kan. Jom kita buat sama-sama.
jajiju. Kita buat jom. Jajiju baj ju jan jani jaj na minal maj muj, minta maaf, minal muj ni maji jan jani ja. Buat sama-sama isteri, buat sama-sama suami, insya-Allah ada barakah bersama, insya-Allah. Sahabat Quran, wallahu taala alam. Saya rasa setakat tu sahaja. Untuk round yang kedua ni 6 huruf kita balun sekaligus. Kita rehat sekejap. Kita bagi pada Al-Fadhil Ustaz Izzuddin semula, insya-Allah. Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Adam atas penerangan yang sangat jelas. Okey. So kita dah selesai 6 huruf, yang mana 3 huruf hujung lidah ditekankan di le langit hadapan, dan 3 huruf pula di tengah lidah akan terangkat naik bahagian le langit keras, bahagian tengah lidah juga. Alhamdulillah, syukur. So di kesempatan kita nak tunggu Ustaz rehat dalam 2 minit boleh ha? Minum Absel. Tak ada bancuh. Okey, baik. Kita ada kuis sedikit untuk tuan-tuan dan perempuan yang join daripada awal tadi sampailah sekarang ni. Kuis dia. Okey, baik. So, tuan-tuan boleh terangkan makhraj huruf yang kita sudah pelajari. Ada berapakah huruf dan apakah huruf-hurufnya? Boleh tuan-tuan tulis di bahagian ruangan komen. InsyaAllah ini adalah soalan kuis kita untuk sementara kita nak menunggu Ustaz Adam, insyaAllah. Ulang balik soalan. Soalan dia, tuan-tuan nyatakan makhraj huruf yang kita sudah pelajari daripada awal tadi sampai sekarang ni. Dan juga apakah huruf-huruf yang kita sudah pelajari. Mudah ke mudah? Mudah ke senang? Senang sahaja. Okey. Cuba tuan-tuan tulis di bahagian ruangan komen, insya-Allah. Dapat hadiah tak? Dia kata, Kak Julie kata dapat hadiah. Hadiah soalan yang bukan macam ni lah. Last kali baru kita akan bagi hadiah. Ini sebagai selingan kita. Panas badan lah. Ini sebagai panas badan lah. Last program ni kita akan buka kuis yang mana tuan-tuan jawab betul. Dua yang utama yang komen di awal tapi dia jawab betul, kita akan bagi hadiah di akhir rancangan seminar ini, insya-Allah. Tengah-tengah tak seronok kan, kita bagi di hujung. Jadi tuan-tuan boleh stay sampai akhir seminar ini, insya-Allah. Okey, seterusnya kita nak masuk round yang terakhir. So, round yang terakhir ini berbaki hanya tinggal 3 huruf sahaja lagi. So, insya-Allah kita nak menjemput Ustaz Adam untuk penerangan ketiga-tiga huruf tersebut, insya-Allah. Sebab ketiga-tiga huruf ini mungkin bagi setengah orang dia mencabar, dan juga bagi setengah orang yang lain bagi dia mudah sebab dia selalu praktis kan. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa, kita menyebut Ustaz Adam untuk penerangan untuk round yang terakhir. Are you ready? Alhamdulillah. Falyatafaddal ma'jura. Alhamdulillah, masya-Allah. Terima kasih Ustaz Al-Fadhil Ustaz Izzuddin. Okey, alhamdulillah, terima kasih kerana memberi saya ruang untuk berehat seketika. Okey, baik sahabat Al-Quran, pejam celik kita dah masuk dah round yang terakhir. Ada berbaki 3 sahaja huruf yang tak lama lagi akan habis. Yang akan tinggal. Ya, tinggal. Terima kasih Ustaz Zul. 3 lagi huruf yang tinggal sahaja. Baik, sahabat Al-Quran. So, hujung lidah selesai dah. Tengah lidah selesai dah. Sekarang ni kita masuk kepada pangkal lidah. Okey, bab lidah yang ketiga adalah pangkal lidah. Pangkal lidah ada 2 huruf only. 2 huruf sahaja sahabat Quran. Okey, antaranya adalah qaf dan juga kaf. Sahabat Quran, qaf dan juga kaf selalu orang terkeliru. Jadi pada poin yang jawab tadi. Tanya jawab. Tahniah siapa yang jawab benar tadi, jawab betul tadi. Alhamdulillah. Siapa dia? Ada 6 huruf. Siapa dia yang betul? Siapa yang menang? Sebut nama-nama. Kak Nurin, Wahidah Zulkifli, Irina Sutarti,
Lagi? Alia Yahya, Mior Aminuddin. Alhamdulillah. Ustaz Izzuddin ucapkan tahniah kepada anda semua. Okey, tapi Ustaz Izzuddin kata Tunggu yang tak ada lain. hadiah lagi. Tunggu yang lain. Yang ni panas badan je Ustaz Izzuddin kata. Kejap lagi yang di hujung ada hadiah istimewa untuk anda. Jadi siap sedia. Nah, Al-Quran, jangan pergi mana-mana lagi insya-Allah. Yang mana yang tengah nak masak tu masak sekarang ni. Okey, Al-Quran, jom. Sekarang ni masuk pangkal huruf. Okey, pangkal huruf pula, minta maaf. Pangkal lidah. Okey, so sekarang ni pangkal lidah bab yang ketiga dalam bahagian lidah. So huruf-huruf pangkal lidah ada dua sahaja, qaf dan juga kaf. Baik. Qaf, pangkal lidah pergi mana? Okey, pangkal lidah, okey, angkat ke langit lembut, ditekankan pada anak lidah. Okey, kemudian bawah kaf, angkat ke langit lembut, ditekankan pada anak lidah, terkeluar sedikit dari huruf qaf. Maksud kata sahabat Quran, okey. So, ni lidah kita. Okey, qaf, okey. Qaf ni pangkal lidah, okey, ni bahagian pangkal lidah, ni tengah lidah dengan hujung lidah. So tengah lidah selesai, hujung lidah selesai. Sekarang ni kita berada di pangkal lidah. Pangkal lidah, qaf ni, dia betul-betul dekat hujung. Okey, qaf dekat hujung betul-betul. Kalau kata kaf, dia depan sikit je. Depan sikit sahaja daripada qaf. Senang kata, mudah bicara, qaf tebalkan. Kaf nipiskan. Itu je. Mudah bicara. Daripada cerita panjang lebar, huraian panjang lebar, senang bicara untuk anda tuan-tuan dan puan. Qaf kena baca dengan tebal. Qaf kena sebut dengan tebal. Kaf kena baca dan sebut dengan nipis sahaja. Okey, itu untuk kaf. Baik, sahabat Quran, kita tengok satu persatu insya-Allah. So, untuk qaf dahulu. Untuk kaf dahulu, sahabat Quran. So, bacaan untuk kaf. Okey, sahabat Quran, kaf ini adalah bentuk tulisan secara single. Tulisan secara asing. So ditulis adanya hamzah di tengah. Ada yang tanya nanti kan, so hamzah, kenapa ada hamzah dekat tengah-tengah ni? So ini tulisan dia dalam bentuk secara asing, dalam bentuk secara tunggal, dalam bentuk secara single. Ini untuk huruf kaf. Sahabat Quran. So kalau kata dia bersambung, nanti kalau anda akan tengok, kalau huruf kaf dia bersambung, awal dengan tengah dia tak ada huruf hamzah di tengah, tapi dia ada satu kepala leper. Bukan kepala leper, satu kepala sengit. Huruf kaf di awal dan di tengah. Tapi kalau hujung dia akan back to normal macam single ni. Ada hamzah di belakang, ada hamzah di tengah-tengah ni. Okey. So ini bentuk dia, sahabat Quran. Kemudian nama dalam bentuk huruf kaf ni, nama dalam bahasa Melayu adalah KAF. KAF. Okey, kaf. Kaf. Pangkal hurufnya adalah huruf K. Pangkal hurufnya adalah huruf K. Baik, sahabat Quran. So, seterusnya sahabat Quran. Okey. Makhraj hurufnya adalah pangkal lidah. Dekat dalam ni. Pangkal lidah ni huruf kaf. Cuma saya siap, pangkal lidah dia sentuh lelangi atas, kaf dia depan sikit daripada qaf. Mudah bicara, kaf nipis sahaja. Okey. Baik, sahabat Quran. Jom kita cuba matikan huruf kaf. Okey, cuba kita matikan huruf kaf, sahabat Quran. Kaf, kita bagi contoh jim baris atas dulu. Kita bagi contoh jim baris atas dulu. Ja. Bertemu kaf mati. Jak. Okey, bila mana kaf mati? Okey, tengok. Bila mana kaf mati, dia ada sedikit angin keluar. Dia ada keluar angin sedikit, baru betul. Keluar angin sedikit. Bukan angin sedikit keluar. Keluar angin sedikit bila mana kaf mati. Sahabat Quran, saya nak tegaskan dekat sini, jangan qalqalahkan kaf. Ramai yang tersilap dia qalqalahkan huruf kaf. Kaf mati khususnya. Dia terlantunkan bacaan. Sahabat Quran, hati-hati, kaf mati tidak ada lantunan. Okey, jangan jaka, tak ada. Tak ada. Tapi jak. Mudah bicara, dia ada sedikit break.
Dia ada sedikit break. Jak, jak. Biasa tak dengar break kereta api? Dia bunyi macam itulah. Dia bunyi tu. Kan? Surah Quran. Jangan jadikan dia qalqalah. Qalqalah tu macam mana contoh? Qalqalah, siapa yang tengok waktu PKP awal-awal dulu, saya ada kongsikan dengan anda tafsir Quran. Apa dia? Cerita hantu Kak Limah. Ustaz Izzuddin dia ingat. Ustaz Izzuddin dia ingat cerita hantu Kak Limah. Yang mana ada satu bomoh ni, dia baca dengan ke. Nak halau Kak Limah ni keluar kan. So jangan baca dengan ke. Elakkan. Itu bacaan yang kurang tepat. Okey. Dia yang tepat ada angin sedikit. Okey. Jak. Sikit saja. Jangan lebih-lebih. Sahabat Quran. Alhamdulillah. Baik. Seterusnya. Okey. Baik. Gurau-gurau saja sahabat Quran. Jangan serius sangat. Okey. Orang yang terakhir ni, jangan serius sangat. Okey, baik. Seterusnya sahabat Quran, kita masuk kepada bacaan sabdu. Okey, bacaan sabdu dia ada berbeza. Dia ada perbezaan dengan bacaan sukun tadi. Kalau sukun tadi dia ada bunyi hamas. Terima kasih siapa yang kongsikan. Dia ada bunyi keluarkan angin sedikit. Tapi bacaan sabdu tak ada angin dah. Dia tak ada bunyi hamas dah. Bacaan sabdu dia tertahan. Okey, bacaan sabdu dia akan jadi jak. Dia tahan. Dia tak ada keluar angin dah. Jak ka. Beza antara sukun dan juga sabdu pada huruf kaf. Kaf sukun, yes, kita hamaskan dia. Okey, kita keluarkan angin. Tapi kalau kata sabdu, jangan. Dia tahankan bacaan. Jak ka. Okey, jak ka. Itu cara bacaan yang tepat untuk kaf bacaan Allahu Akbar, bacaan sabdu. Alhamdulillah. Baik. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Okey, minta maaf sahabat Quran. Okey, tuan-tuan dan puan, sambung. Okey, itu bacaan perbezaan antara sabdu dan juga sukun. Okey, seterusnya kita ambil contoh daripada kalimah takbiratul ihram. Okey, bacaan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Selalu berlapan orang akan terqalqalahkan. Orang terlantunkan bacaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ke elakkan. Okey, break. Akbar. Ak. Ada bunyi tu. Jangan ke elakkan. Allahu Akbar. Itu bacaan untuk takbiratul ihram. Siapa yang jadi muazzin kat sini tolong take note, jangan Allahu Akbar. Akbar dia balas ke tu elakkan. Surah Quran, tolong hati-hati dalam menzahirkan sesuatu huruf. Allahu Akbar. Pastikan dia ada bunyi angin sedikit. Okey, itu contoh untuk takbiratul ihram. Seterusnya, ni doa iftitah pula. Sama juga. Allahu Akbar kabira. Sama juga. Okey, kemudian wa subhanallahi bukratan. Bukratan. Bukan bukratan. Bukan dia. Bukan buka, tapi buk. Itu beza. Kaf mati. Jangan lantunkan dia. Okey, alhamdulillah. Baik, seterusnya sahabat Quran, untuk qaf pula. Qaf dia ada tebal sedikit, beza dengan kaf. Untuk qaf, sahabat Al-Quran, so bentuk dia macam ini. Okey, qaf dia ada bulat, kemudian dia ada mangkuk. Macam ni. Dalam waktu yang sama dia ada bulat macam ni, macam bentuk waw, kemudian dia ada satu mangkuk. Ni qaf. Kemudian bukan satu tapi dua titik dekat atas kepalanya. So qaf. Okey, qaf. Kemudian ejaan dalam tulisan Melayu QAF. Sepatutnya QOF. Qaf. Sahabat Quran bukan kaf. Bukan kaf. Kaf tu huruf K. Huruf kaf tadi ya. Yang kita tengok tadi hamzah tengah-tengah tu, itu huruf kaf. Beza dengan qaf. Itu beza dengan qaf. Ya, alhamdulillah. Baik, syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian
kita sambung, pangkal hurufnya adalah huruf Q. Okey. Pangkal huruf untuk qaf adalah huruf Q. Yang mana kita kena tebalkan dengan kaf. Kaf tadi K nipis, Q tebal. Itu beza dia nah. Kemudian makhraj hurufnya sama, pangkal lidah. Okey, pangkal lidah pergi mana? Tengok gambar aja. Pangkal lidah pergi langit atas. So pangkal lidah dekat mana? Pangkal lidah dekat belakang tau. Jangan salah faham. Okey, orang faham pangkal lidah dekat awal ni. Bukan. Okey, pangkal lidah dekat dalam. Okey, pangkal lidah sebelah dalam. Nah, Al-Quran, pangkal lidah sebelah dalam, bukan dekat sini. Sini orang panggil hujung lidah, tengah lidah. Kita buat ulang kaji balik. Hujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah. Sisi lidah dekat tepi lah, sisi lidah. Okey, baik. So pangkal lidah dekat belakang. Qaf. Pangkal lidah pergi mana? Dekat sentuh langit atas. Okey, baik. Seterusnya, sahabat Al-Quran, cuba kita matikan untuk qaf. Kita akan nampak pangkal lidah kita akan naik ke atas. Kalau tak ada lidah ustaz. Yang ni jurah sangat ni. Yang tak ada lidah mak tak boleh baca. Kalau tak ada Cakap lidah, oh Allah Akbar. Itulah. Kalau kata tak ada lidah, saya nak cakap macam mana? Tak boleh baca Quran tu. Nak cakap pun tak boleh tu. Tak ada lidah. Minta maaf. Kak Tija Jasmi bergurau tu. Alhamdulillah. Okay, teruskan je insyaAllah. Okay, so qaf mati. Kita cuba matikan qaf. Okay, untuk makluman anda, qaf mati dia ada satu bunyi lantunan. Betul kata Kak Zaidan Samad. Jin kot yang tak ada lidah tu. Jin pada lidah sebenarnya. Okay, baik. So, untuk qaf mati. Okay, sahabat Quran, take note. Qaf mati dia ada satu sifat lantunan. Okey, contoh kita bagi dekat sini sin baris hadapan su, qaf mati dia akan baca dengan suqa. Sabtiah Syari apa pun tak boleh kan? Okey, alhamdulillah. Melawak. Terima kasih Al-Quran. Jangan serius sangat kan? Okey, so qaf mati dia ada satu lantunan. Suqa. Dia tebalkan, jangan suka. Tak ada. Dia tebalkan qaf tu. Suqa. Dia ada bunyi tebal tu. Alhamdulillah. Okey, kemudian bacaan sukun ada beza dengan bacaan sabdu. Macam biasa, sukun dan sabdu bukan benda yang sama. Sukun mati, sabdu masih hidup. Itu beza dia. Nah, sahabat Quran. So, untuk sukun ada qalqalah, untuk sabdu tidak ada qalqalah. Okay? Never and never. Tak ada qalqalah. So, qaf bila mana ada bacaan sabdu, dia tertahan. Suqa. Syaddah pula. Syaddah. Okay? Tasydid. Suqa. Dia ada tahan lantun. Tahan sebut. Minta maaf. Tahan sebut. Suqa. Itu dia bacaan sabdu. Okay. Alhamdulillah. Syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom kita tengok contoh sikit. Okay. Contoh dalam doa kunut. Warna kuning ni kita bagi contoh dekat warna kuning ni. Waqini, waqi. Tebalkan sedikit. Jangan baca dengan wakini. Okey, wakini itu kaf. Okey, kaf. Kalau kata qaf dia tebalkan waqini. Tu beza antara qaf dan juga kaf. Okey, alhamdulillah. Baik, syukur nikmat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dapat beza antara qaf dan juga kaf? Cantik. Okey, alhamdulillah. Baik, sahabat Quran, jom kita tengok pada surah Al-Falaq. Okey, kita tengok contoh. Qul. Sahabat Quran, take note dekat sini. Selalu berlaku kesilapan masyarakat kita terbaca dengan kaf dalam 3 kul kan. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 surah ni selalu orang baca silap dengan permulaannya dibaca dengan kaf. Kul. Sepatutnya qul. Dia tebalkan sedikit. Qul bukan kul.
Bukan kul. Kul tu sejuk. Tu beza dia. Okey, kul yang ni katakan. Berkata. Okey, baik, sahabat Quran. Jom sambung. Mana? Okey. So, qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Dia ada qalqalah dekat sini. Bila mana kita nak matikan falaq, falaq. Okey, seterusnya ayat kedua, min syarri ma khalaq. Khalaq. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin. Qin, tebalkan, jangan kin itu kaf. Okey, dekat sini qin, siqin. Dia ada bunyi tebal sedikit. Idza waqab. Okey, kemudian ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Okay, alhamdulillah. InsyaAllah lah. Baik, sahabat Quran. Antara kaf dan qaf untuk baris atas, insyaAllah saya yakin anda boleh baca dengan mantap, dengan baik. Tapi kalau kaf dengan qaf, bila mana dia baris bawah dan juga depan, anda kena lebih hati-hati. Okay, kalau kata baris atas, insyaAllah mudah. Ka, ko beza. Tapi ki, ku, itu kadang-kadang tertukar. Okey, hati-hati sahabat Quran. InsyaAllah. Baik, sahabat Quran, kita lanjutkan kepada latihan praktikal sebutan. Sahabat Quran, yang ni boleh latih dengan family anda dekat rumah sama-sama. Kakiku bak. Ada hamas. Bakku kan kanikak naminal muk. Ada hamas. Muk ni makikan kanika. Sama. Tapi kalau qaf beza. Qaqiqu baqqa. Ada qalqalah. Baqqa. Quqan qaniqaq naminal. Pastikan ada beza. Muqa. Ada qalqalah. Muqa ni maqi. Maqi dia tebalkan sedikit. Maqiqan qaniqa. Tebalkan pada huruf qaf. Okey, alhamdulillah. Baik, sahabat Quran, huruf yang terakhir pada hari ini insya-Allah sisi lidah. Tepi lidah, sahabat Quran. Alhamdulillah. Ustaz Izzuddin dah bawa keluar hadiah dah. Tak sabar dah siapa nak bagi soalan. Kan sahabat Quran dah dapat nak tengok hadiah? Nanti ya. Okey, jom kita tengok dulu huruf dad tepi lidah. Okey, sahabat Quran. So, untuk hujung lidah selesai. Tengah lidah selesai. Pangkal lidah selesai. Sekarang ni dekat akhir sekali, bahagian lidah yang terakhir, tepi, sisi. Okey, ada satu huruf sahaja untuk sisi, yakni huruf dad. Huruf dad ni ramai yang kata susah. Yes, memang betul. Huruf dad ni susah. Kadang saya bukan kata saya pandai betul baca, tak. Tak ada siapa yang betul baca huruf dad. Sampai ulama pun letak huruf dad ni ada satu bab dalam lughatul dad. Nak kata huruf dad ni sangat susah. Okey. So huruf dad ni kena banyak lagi kan berguru insya-Allah. So antara yang kita boleh kongsikan dengan anda huruf dad ni adalah, jom kita kenal dulu. Baik. So pertama sekali sahabat Quran, macam biasa kita kena kenal dahulu bentuk dia sahabat Quran. Tak kenal maka tak cinta. So, huruf dad, bentuk dia macam huruf sad. Dia ada satu, dia ada perut, kemudian dia ada mangkuk, kemudian dia ada satu titik dekat atas. Tak keluar, Izzuddin. Okay. So, huruf dad, dia bentuk dia sama macam huruf sad. Kemudian, nama dalam tulisan Melayu adalah D-H-O-D. Dad. Okay, sahabat Quran. So, ini dia punya nama tulisan Melayu. Pangkal hurufnya DH. DH. Baik, seterusnya sahabat Quran, makhrajnya adalah tepi lidah, sisi lidah. Okay, ini makhraj hurufnya. Pergi mana? Dia pergi dekat sebelah atas, gigi sebelah atas. Gigi geraham sebelah atas. Sama ada kanan atau kiri. Boleh, tak ada masalah. Okey, kiri boleh, kanan boleh. Sebab tu nama sisi lidah. Sisi lidah dia merangkumi semua. Okey, so nak kiri pun boleh, nak pergi gigi geraham kanan pun boleh, tak kisah.
Okey, ikut pada keselesaan masing-masing. Macam saya sebelah kanan, do, do, do. Kalau kiri pun boleh, tak ada masalah. Okey, sahabat Quran. So, sisi lidah. Ada yang tanya tadi kan? So, ini lidah kita. Okey, dia merangkumi sisi lidah, tepi lidah ni. Tepi lidah ni. So, pergi mana? Gigi geraham atas, kanan atau sebelah kiri. Alhamdulillah. Okey, syukur nikmat. Baik. Sahabat Quran. Saya nak bagi satu tips yang mudah untuk anda sahabat Quran boleh praktikkan. Kak Julie tadi dah kongsikan. Alhamdulillah. Okey. Untuk huruf dod, kalau kata nak mahir sebuah huruf dod, anda cuba kenyit mata. Try lah kenyit mata. Contoh kalau anda huruf dod belah kanan, try kenyit mata sebelah kanan. Kalau kata anda sebelah kiri, try kenyit mata sebelah kiri. Yaup. Yaup. Cuba kenyit. Yaup. Yaup. Cuba belah kiri lah. Yaup. Yaup. Nampak? Bila mana anda kenyit mata, dia dapat rasa, oh, macam ni rupanya huruf dod. Okey. Cuba kenyit mata. Try sebut ya dengan dha mati. Yaup. Yaup. Okey. Yaup. Baik. Okey, sahabat Quran. So, huruf dod mati dia tidak ada lantunan sahabat Quran. So, hati-hati kalau kata selalunya kalau kata dha mati, dot yang ada tanda sukun, kita melakukan kesilapan, kesalahan dan kesilapan kerap. Kerap sangat. Sebab apa? Sebab dot mati dia bukan lantunan, dia bukan qalqalah sahabat Quran. Dia hanya tertahan bacaan. Fil ard. Selalunya berlaku pada fil ard. Orang akan baca fil ard. Ard. Walaupun sikit, elakkan. Cuba potong terus. Ard. Ard. Tahankan bacaan terus. Sahabat Quran. So, itu huruf dot mati. Dia bukan qalqalah. Hati-hati sahabat Quran. So, seterusnya sahabat Quran, kenyit mata. Betul lah kenyit mata. Kan? Alhamdulillah. Itu tips yang kami boleh kongsikan untuk anda untuk mahir sebutan dot. Okay, alhamdulillah. Baik sahabat Quran. Jom kita tengok bacaan berganda untuk bacaan sabdu. Sahabat Quran, bacaan sabdu macam biasa keluarkan dua huruf. Huruf yang pertama kita matikan, huruf yang kedua kita letak baris asal dia. So, contoh dekat sini kita bagi yaup do. Kenyit. Cuba kenyit. Yaup do. Kan? Alhamdulillah, semua dah mahir kenyit mata dah ni. Kan? Jangan ingat saya kenyit mata saya ngorak anda. Jangan. Okey, alhamdulillah. Baik sahabat Quran. So, cara bacaannya yaup do. Jangan baca dengan yad da, itu nipis. Dot ni ada satu sifat, sifatnya tebal. Yaup do. Tebalkan bacaan. Okey, alhamdulillah, syukur nikmat. Okey, baik, jom kita tengok contoh solat subuh punya niat. Okey, sahabat Quran. Usalli fardo. Fardo. Do. Tebalkan. Jangan do. Bukan. Dia do. Okey, do. Usalli fardo subhi. Itu contoh solat subuh punya niat. InsyaAllah. Okey, jom sambung. Okey, tengok surah Al-Fatihah sedikit. Okey, ayat yang ke-7. Okey, dekat maghdu. Ghairil maghdu. Du, tebalkan dia. Jangan du. Ghairil maghdu. Yang ni selalu berlaku kesilapan. Dia nipiskan huruf dot. Jangan. Huruf dot dia perlu tebalkan bacaan. Okey. Ghairil maghdubi alaihim. Sama juga seterusnya. Walau do. Hujung lidah. Hujung lidah pula. Sisi lidah kita dah. Tepi lidah kita dah naik dah dekat gigi geraham. Walau. Ataupun nak kenyit, boleh. Walau. Kenyit mata. Waktu tu kenyit mata dah. Walau dolin. Okey, sahabat Quran. Itu contoh untuk mahir sebutan huruf dod. Ada soalan ke sahabat Quran? Syukur pada Allah. Okey, baik. Seterusnya sahabat Quran. Penyakit kanser. Okey, tak apa, pelan-pelan insya-Allah. Okey, jom kita tengok zikir istimewa. Ada 4 kalimah dekat sini. Tak apa, kita tengok satu persatu insya-Allah. Yang pertama,
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha. Kat sini kita nak tekankan wa ridha nafsi. Jangan warida ataupun waridha. Dia tebal, beza dengan do. Warida lain. Dia waridha nafsi. Dia DHO bukan DO saja. Tak ertilah ustaz nak kenyit mata. Tak payah kenyit mata. Tak ada masalah. Kenyit mata ni salah satu tips saja. Kenyit mata ni, saya ulang, kenyit mata ni salah satu tips sahaja untuk mahir sebutan dha. Tak semestinya kita kena kenyit mata. Dalam solat pergi kenyit mata pula kan. Tak rapat ustaz. You know habis kat situ berapa jam dah. Tak. Ini orang kata tips sahaja. Tips sahaja. Kejam. Okey, pejam okey, alhamdulillah surah Quran. Itu contoh untuk huruf dad. Alhamdulillah. Surah Quran, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selesai untuk makhraj lidah, hujung, tengah, pangkal dengan sisi lidah telah kita kupaskan pada hari ini. Alhamdulillah, syukur nikmat. Okey, saya pulangkan balik mikrofon untuk Ustaz Aizuddin. Wallahu taala alam. Silakan tafadhal mashkura. Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Adam atas penerangan yang sangat jelas, insya-Allah. So kita nak masuk seterusnya. Sebenarnya kita dah selesai untuk seminar makhraj huruf lidah kita untuk part yang kedua. Jadi insya-Allah ada beberapa makluman juga tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, rakan-rakan seperjuangan Al-Quran. Bagi siapa yang belum dapat e-book ke apa, boleh tengok di dalam grup Semhul part yang kedua. Ada 2 grup dalam tu. Bagi siapa yang tak masuk dalam grup tu, boleh kontak nombor ni. Yang ni untuk siapa yang daftar sahaja. 016. Bolehlah Ustaz Adam tulis di bahagian ruangan pin komen. 0162243544. Pelan-pelan Ustaz Aizuddin. 016 2243544, betul tak? Okey, baik. Seperti apa yang saya janjikan tadi kan tuan-tuan. Sebenarnya kami tim mengaji akan bagi kepada siapa yang jawab dengan cepat. Tapi kena jawab, pastikan jawab yang betul. Soalan dia mudah saja. Berkenaan sifat huruf. Sifat huruf yang mana Ustaz Adam terang punyalah lama tadi. Soalan dia, tapi sebelum soalan kita akan tunjuk. Sebenarnya kita akan bagi penunjuk batch yang kedua, penunjuk yang terbaru yang dikeluarkan oleh Mai Mengaji. So ada di dalam kotak ni. Nampak tak kotak ni? Okey, jom kita tengok. So insya-Allah tuan-tuan jawab dengan laju, kita akan bagi. Bukan kotak ni.